Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini saya membawakan anda untuk mendengar satu pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Kerana ini adalah satu perkara yang penting ya untuk kita ketahui, yang mana kerana perkara ini selalu dipolitikkan, ditunggang oleh geng-geng daripada pembangkang, khususnya Walaun-Walauntit, Lebay-Lebay dan juga geng Tebuk Atap, iaitu Pencen versus KWSP. Jadi sahabat semua, terima kasih kita ucapkan kepada Brother Iswardi kerana membuat pencerahan yang begitu detail sekali. Jadi tanpa buang masa, ya, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel ya, dan juga social media ya, Brother Iswardi di TikTok beliau, juga di Facebook dan juga YouTube. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Saya sudah buat satu video reaction kepada kenyataan seseorang berkenaan dengan dia Mamat ni di interview. Mamat ni Cina. So dia kata kenapa sebenarnya KWSP itu lagi menguntungkan daripada Pencen. Saya tahu topik ni kontroversi. So saya react dan dia buat calculation tu. So saya pun buat calculation dan dia buat calculation. So bila dia buat calculation, dia mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita faham, ada KWSP itu adalah lebih menguntungkan dalam tempoh jangka masa panjang berbanding jangka masa pendek. So dia buat calculation secara, dia sebut dalam live tu secara rawak lah. Tapi saya buat calculation tersebut. Dan saya buat senario-senario yang memungkinkan perkara-perkara lain. So apa kata kita lihat senario tersebut. Sebelum itu, saya letakkan apa orang kata probability ataupun kemungkinan ini di dalam carta. Okay. Di dalam compound interest punya calculation. Tapi tak apa. Okay. Yang ni saya buat. Calculation ni saya buat. Betul-betul saya buat sendiri, tuan-tuan. Okay. Ini assumption, saya buat, assumption ini adalah untuk gaji 5,000 purata, 5,000 purata, dan dividen bagi, apa orang kata, bagi KWSP purata 6%. Alright? Ini adalah KWSP dikomparekan dengan Pencen. Katalah Pencen tu pun, dia dapat gaji 5,000. Dia dapat gaji 5,000. Okay. So, saya buat katakanlah dua orang, seorang dapat Pencen, seorang dapat KWSP. Dua-duanya bergaji 5,000 purata. Maksudnya kita tak tengok kenaikan, tapi kita akan ada senario di mana dia akan naik turun gaji dia. Dia akan naik gaji dia daripada mula sampai naik. Dan kita letak purata 6%. Ada orang mempersoalkan dalam Facebook saya, dia kata itu 6%, kalau 5%, saya juga buat senario 5%. So kita tengok dua. Dan kenapa saya kata secara puratanya dividen KWSP adalah 6%. Tapi yang bestnya orang mempersoalkan kenapa Cina ni cakap tak betul. Dia ada satu pepatah Cina, tuan-tuan tahu. A wise man points to the moon. An imbecile examines the finger. Orang bijak ni dia menunjuk kepada bulan. Sebab dia nak cerita tentang kecantikan bulan, sains bulan. Orang yang bodoh duk sibuk tengok jari dia. Apalah jari kau ni pendek sangat. Orang cerita benda lain, dia duk cerita benda lain. Inilah dia. Dia duk cerita kenapa Cina tu cakap dividen dengan interest, kenapa pelat dia tak. Patutlah bangsa kita ni tak maju-maju, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak apalah. Okay. Kita compare. Dan tuan-tuan nanti video ni akan ada. So kita boleh tengok comparison. Alright. Katalah dia bekerja 30 tahun. Okay. Gaji dia 5,000 setiap tahun. Ini kita ambil purata 5,000 setiap tahun. Dia bekerja 30 tahun. KWSP sendiri, dia kena bayar 11%. Majikan iaitu kerajaan dia bayar 12%. Ini setahun. So setahun dia kena bayar 6,600 dan kerajaan bayar pada dia 7,200. Okay. So akhirnya interest compound RM828 setahun. Okay. Total yield, sebulan. Sebulan maka total income dia adalah setahun 14,000. Right. Setelah dia Pencen, kita kata, setelah kedua-duanya Pencen, orang yang gaji 5,000 dia akan dapat separuh. So setiap bulan dia akan dapat 2,500, 2,500. Setahun dia akan dapat 30,000 sampai dia meninggal.
Dan kalau meninggal, kalau ada balu atau waris, balu dia akan ambil pencen tersebut. Kalau ada anak bawah 18 tahun, anak 18 tahun akan ambil pencen tersebut. So bermakna setiap bulan dia akan dapat 2,500, iaitu setahun 30,000. Baik. Orang yang dapat KWSP tadi, setelah dengan interest dan dengan dividen sebagainya, dia akan dapat 1.156 juta. Dia akan dapat 1.156 juta. Ini jumlah dia setelah 30 tahun. Baik. Dia ada dua option, tuan-tuan. Option pertama, dia boleh keluarkan duit itu 1.156 juta tu. Arti makan sekali je. Kan? 1.156 juta ni dia boleh keluar makan sekali. Satu lagi cara, dia boleh cakap, KWSP, saya tak nak keluar makan sekali, saya nak keluar setahun sekali, saya makan dividen saja. Saya makan dividen saja. So, setahun 6% daripada 1.156 juta dividennya adalah RM69,387.79 atau 70,000. Yang pencen tadi 2,500 setahun 2,500 kali 12 30,000. 69,000 daripada 1.15 juta, ini pendapatan dia. Kalau dia keluar sebulan 5,782. Yang ini dia keluar 5,000 ni tak kacau 1.15 juta, tuan-tuan. Tak kacau. Yang ni tak kacau. Kalau dia meninggal sekalipun, dia akan wariskan kepada waris dia 1.15 juta. Ada orang kata, Is, kalau orang tu meninggal, dia dapat waris 2,500. Yelah, dia dapat wariskan 2,500. Tapi kalau mamat ni meninggal, dia waris 1.15 juta. Yang mana satu kamu nak? Kemudian dia kata, yelah, itu 6%. Baik. Saya kira 5%. Itu 6%. Saya kira 5%. Ini adalah 5%. Okay. Setelah 30 tahun, dia dapat 900,000. Interest dia 57,000, still tinggi daripada 30,000. Sebulan 4,800. Sebulan 4,800 dia dapat, tuan-tuan. Dia ambil pendekatan, dia tak nak keluar duit tu. Dia ambil dividen setiap tahun, 4,800. Lebih masih tinggi daripada 2,000 dia dapat ni. Katalah dia meninggal. Yang ni dia akan wariskan 2,000 kepada waris. Yang ini dia tinggalkan 962,000. Kalau dividen tu 5%. Kenapa saya kata dividen itu 6%? Ini calculation saya. Bukan calculation, berdasarkan purata. Dividen daripada 2013 sehingga tahun 2022. Ada 5.35, 6.15, tapi puratanya adalah 6%. Kita dah kira semua ni. Baiklah, dia kata, itu kalau gaji dia 5,000, Is. Itu kalau gaji dia 5,000. Kalau gaji dia 2,500, baik. Kita kira gaji 2,500. Kalau gaji dia 2,500, tuan-tuan, dalam tempoh 30 tahun, katalah gaji dia 2,500 je, dia akan dapat 578,000. Kalau gaji dia 5,500 setahun, sebulan dia akan dapat RM1,250 atau RM15,000 setahun. Tetapi kalau dia ambil dividen sahaja 6%, dia akan dapat berapa, tuan-tuan? 34,693 setahun atau RM2,891 sebulan. Lagi tinggi daripada gaji pokok dia 2,500. Ada lagi yang kata, alah Is, itu kalau gaji dia tetap. Tapi gaji ni menaik. Itu saya kata, korang ni tak reti buat calculation macam ni. Baiklah. Saya pun ada buat. Katakanlah gaji dia naik setiap bulan, setiap tahun. Bukan setiap bulan, setiap 5 tahun naik. Kan? Saya buat gaji dia setelah, dia mula gaji 2,000, kenaikan 5% setiap tahun. Katakanlah 5% setiap tahun, tuan-tuan. Gaji dia 5% dan dividen tu 5%. Bukan 6%, 5% katakan. 5% dividen. So maksudnya mula-mula gaji dia 2,000. Lepas tu 5 tahun kemudian dia naik 5%.
Kemudian dia naik 5% 5 tahun. Dia naik 5%. Last kali take home income daripada 2,000 gaji dia tadi. Mula-mula tadi gaji dia 2,000. Gaji dia 2,000. Akhirnya last kali gaji dia adalah berapa tuan-tuan? RM2,814. So naik pada tahun ke-30, setiap 5 tahun naik gaji RM2,814. So last dia punya pencen dia 2,800. So sebulan dia dapat 1,400. Kalaupun itu, dia akan dapat RM385,000 setelah 30 tahun. Dia ambil interest 5%, bukan 6%. Itu pun RM1,925 sebulan. Baiklah, katalah dia ambil interest, ini dia ambil 6%, bukan 5%, 6%. Katalah dia ambil 5%. Itu pun 1,006, tuan-tuan. Masih lebih tinggi daripada pencen dia. Ini tak kacau 385,000 tadi tu. Tak kacau. Dia ambil bulan sampai dia mati. Okey, adalah seorang mamat ni dekat Facebook. Dia kata macam ni. Dia kata, saya tertarik dengan apa dia tulis. Kemudian dia persoalkan kenapa tak berani saya nak jawab dia. Baik. Dia kata macam ni. Ni saya jawab malam ni, Mat. Okey. Right. Nama dia Muhammad Rizman. Man, aku famouskan kau malam ni, Man. Dia kata, alahai, bila dia berkaitan dengan benda tadi. Pencen mana tolak gaji tiap-tiap bulan. Sebab itu kata mengurangkan pendapatan bulangan. Bongok, oi. KWSP memang untung long term, tapi short term dengan harga barang sial di zaman Anwar ni, kau buat plan yang mengurangkan income bulanan, memanglah orang marah. Spin bodoh apa kau dengan Cina ni? Dia kata. Okay, yang pertama, Muhammad Rizman, patutlah kau. Okay, yang pertama sekali, patutlah Melayu tak maju-maju sebab ada pemikiran macam kau ni. Lepas tu bila orang Cina kaya, engkau duk tuduh Cina dia macam-macam. Okay, yang pertama, okay, kita kira bodoh lah mana. Kalau kau ambil pencen, okay, saya tunjuk ini. Kalau kau ambil pencen, kau akan dapat berapa tadi? Kalau 3,000 lah kau dapat. Betul? Right. Dapat 3,000 lah kau dapat. Oh, untunglah 3,000, tak ada potong. Tapi katakanlah kita ambil KWSP, kita kena potong 11%. 3,300. Rugilah. 330. Tolak dengan basic gaji kita 2,600 something. So 330 tu dia ambil oleh kerajaan masuk KWSP. Tetapi kita kena ingat, dia ambil 330 potong gaji kita, bukannya duit tu masuk dalam duit poket Anwar Ibrahim. Masuk boleh poket kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, on top of 300, kerajaan bagi 12%. Akai mana, Mat? Kau dapat duit kau keluar 300, memang dia potong. Tetapi compensation kepada 3% tu, kerajaan bagi 12%, Mat. Maksudnya 400 kerajaan bagi pada kau. Kalau kes 5,000 tadi, kalau kita tengok kes 5,000, gaji 5,000, 6,600 adalah duit gaji kita. 7,200 setahun kerajaan bagi. Setiap tahun. Selama 30 tahun, kau tak nak duit ekstra ke? Akai mana, Mat? Akai. Lepas tu dia duduk sibuk. Dia kata, kena potong 11%. Ya, memang. Kita tak nafikan kena potong 11%. Kau masa itu, sekarang ini masa kau kerja, masa kau muda. Kau ada tenaga, kau ada kudrat. Okay? Kalau kau nak buat part time, boleh. Tapi masa kau dah tua nanti, yang tu yang kita kena ingat. Masa tu kau dah tua, kau tak boleh kerja dah. Kau dah sakit. Kalau kau ada anak yang boleh tanggung, kau tak apa. Kau dah mula sakit, kau dah tak boleh kerja. Masa itu kau ada simpanan duit yang boleh tanggung kau sampai kau mati. Sebab engkau fikir short term. Kita fikir long term, not only long term, not only kita ada compounding interest, kita juga akan dapat extra money. Kerajaan bagi 12% setiap bulan.
Orang bagi duit ekstra pun kena maki. Dan yang tak akhir aku nak jawab. Yang Melayu kerja kerajaan tu hanya sebilangan kecil. Workforce kita 12 juta. Majoriti Melayu macam saya dan macam tuan-tuan dan majoriti tuan-tuan dan perempuan yang tak kerja kerajaan ni kita KWSP. Kita ni KWSP, Mat. Melayu mana yang kau bela ni? Dan bila kita nak bagi ekstra dekat orang Melayu, kita nak bagi ekstra pendapatan bila dia dah tua nanti, dapat juta-juta ringgit. Mungkin masa tu dia boleh gunakan untuk bisnes, anak dia dan sebagainya. Yang itu kena maki. Patutlah, kalau pemikiran macam ni, patutlah negara tak maju, patutlah orang Melayu ni tak maju. Nasib baiklah saya ni berketurunan Cina, tuan-tuan. Dan bisnes kita orang ni dulu memang kita orang keturunan bisnes. Bisnes je kerja keturunan kita orang. Si baiklah. Kan? Kita orang ni keturunan Cina. Tapi saya Melayu lah. Alright guys, so itu dia satu pencerahan yang begitu detail, padat daripada Brother Iswardi. Ya, berkaitan dengan pencen versus KWSP yang seringkali dipertikaikan oleh walaun-walauntit lebay-lebay yang kelihatannya tidak seperti tidak punya otak, sahabat semua, bercakap sembrono, membuat tuduhan sembrono dan sebagainya. Jadi sahabat semua, anda boleh fikirkan sendiri mana yang terbaik, pencen atau KWSP. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.